warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang ke talk show baru kami khusus buat kaum wanita dan mak-mak di luar sana. So jom kita kenalkan diri sebelum kita mulakan. Saya Ustazah Syikin Yunus. Saya Ustazah Aziza. Saya Ustazah Aziza binti Abdul Jalil. Dan saya Ustazah Latifah Yusof. Okay, so apa tujuan podcast kita pada hari ini ni? Tujuan, siapa nak serangkan? Ustazah Latifah lah. Okeylah. Okay, tujuan podcast kita, talk show kita hari ni. Okay, talk show kita hari ni actually kita nak mengupaskan isu-isu kaum hawa, especially mak-mak. Apa yang mak-mak menghadapi, so kita akan kupaskan lah benda ni. Betul tak? So tapi before kita kupaskan Ustazah, kita kena tengok snippet daripada video tadi kan? Yes, betul. Video kita kan? Video tadi pula. Betul-betul. Okay, so episod pertama kita adalah malam tak sampai. So apa maksud malam tak sampai tu? Jom kita tengok scene yang pertama. Okay, let's do this. Khairul raziqin. Sadaqallahul azim. Rasanya sempat ni nak khatam sebelum Syawal ni. Ini kenapa? Ini tak boleh solat. Okay, so itu adalah snippet kita yang pertama. Scene kita yang pertama. So itu adalah watak PA watak PA. So, apa jadi tu? Kenapa sampai nangis tu? Taklah, macam dia scene tu actually nak menunjukkan betapa some people kan, ada orang macam dia bila dah 10 malam terakhir dia makin semangat tau. So kita selalu terkejar-kejar 10 malam terakhir, especially wanita kan. Wanita selalu macam harapan wanita janganlah uzur tempat 10 malam terakhir. Kalau nak uzur biarlah sebelum 10 malam tu. Biarlah 10 malam tu. So macam dalam scene tu si PA tu macam dia dah ingatkan, dia dah confident lah, ingatkan dia akan dapat khatam Quran tu within that last 10 days tu, pasal dah nak habis, tapi belum habis Quran tu tapi dah nak habis. Sampailah dia pergi toilet, dia find out, okay, that's the scene, yes. Saya rasa isu tau, tu jadi isu pada semua orang. Apa dia, Ustazah? Saya rasa itu jadi macam isu pada semua orang tau. Semua orang bila dah, let's say kalau wanita nak uzur ni, semua takut nak masuk toilet. Especially kalau nak masuk toilet tu nak dekat-dekat waktu berbuka. Kalau boleh tak nak masuk toilet. Betul tak? So itu pun satu benda yang kita boleh bincangkan sebenarnya. So kadang-kadang kita dah rasa tapi tak nak masuk toilet. So konon-konon kalau dah batal lepas maghrib, puasa tu terkira. Agak-agak macam mana? Denial mode tu. Okay. So agak-agak macam mana tu? Puasa tu sah ke tak sebenarnya? Masya Allah, nak terus kita kupas terus Okay lah, I think before kita go to that component lah, I think kita nak kena macam bagi fahamkan senario dulu. Like kenapa kita ni denial apa yang benda ni terjadi, kenapa kita kalau boleh kita nak ensure stay selalunya bersih lah. And ada juga orang-orang yang macam ambil pill tau untuk macam make sure that dia punya puasa tu tetap penuh, so dia dapat cover lah all the ibadat during the Ramadan. So I think benda tu so benda-benda ni semua tu kita akan kupaskan lah insyaAllah. Tapi kalau nak mengatakan sah ke tidak sah tu sebenarnya, if let's say kalau kita tahu kita punya timing kan sekarang dah ada apps kan. So if let's say kalau kita tahu kita punya waktu uzur tu nak dekat-dekat macam gitu, kita janganlah was-was sangat. Better check sebenarnya, pasal itu adalah satu benda yang Allah bagi pada kita kan. So itu adalah kebersihan sebenarnya. So if let's say kalau kita dah ada rasa, better go and check. Janganlah kita macam simpan-simpan, pasal kita nak ensure tau yang kita ni pun ibadah dengan cara yang betul. Kita pun nak ensure yang kita ni dalam keadaan yang bersih untuk kita lakukan ibadah kita. So jangan just because of kita takut yang kita terlepas puasa kita ataupun batal puasa kita, dan kita diamkan sahaja padahal dah feel, dah was-was kat situ. Tak boleh lah.
Bila Ustazah cakap macam itu macam saya macam boleh masukkan lah dia pasal apa tau, macam kadang-kadang kita ni suka deny the reality, faham tak? Pasal kita nak dapatkan apa yang kita nak, so kita dah ada aim, kita dah ada goal kan, so kita suka live in denial, tak nak macam tadi Ustazah Shikin cakap kan, kita tak nak apa tu, tak nak check, minta nantilah aku check, kalau aku check tu later part lah maksudnya aku uzur. So, sekarang ni kalau aku check nanti takut aku akan uzur. So first of all kita kena be real lah about it. Kita kena learn to accept. Learn to accept means learns to redha, learns to percaya that everything that happens ni adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Betul. Okay lah. Dapat cakap dia. Klik tiba-tiba. Okay. Latifah, mic kena dekat sikit. Tak bagus. Okay. Okay, so tak apa, kita teruskan dengan scene yang kedua. Boleh? Boleh. Last 10 days challenge. Upload a video of you and your family recite the zikir and tag us. Al-Istighfar. Macam best itu challenge ni, dek. Jom kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Hashtag last challenge. Last 10 days challenge. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Astaghfirullahalazim. Apa kau ni? Oh Jona, aku dah makan ubat. Kau dah nak habis Ramadan di bulan uzur. Serius? Ya Allah, ruginya. Tak dapat aku dalam 10 kadang. Dah lah, kau pergi tolong masak sudah. Okay, itulah dia scene yang kedua. I think pasal tu lah kan, sebab tu kita ni kadang-kadang susah nak live in reality pasal kita ingatkan kalau kita uzur, kita rugi. Betul tak? Okay, yes, betul. So dah kira macam iklan, promote sikit. So kita ada buat, Istighfar ada buat last 10 days challenge ni. So masih ada beberapa hari lagi. So apa kata kita ramai-ramai bersama keluarga, kita rekod zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. So kita zikir bersama keluarga, masa kita upload, letak hashtag last 10 days challenge dan tag media Istighfar di IG ataupun di Facebook Istighfar Moms. Okay. Saya nak sentuh sikit pasal yang tag ni. Saya nak sentuh sikit yang kita ni challenge ni. Kalaulah kita boleh buat challenge-challenge yang lain, saya nampak kan macam-macam challenge kita ada. Why not? Kan ada yang Nescafe Dalgona tu lah. Lepas tu ada macam-macam challenge kan. Why not kita buat challenge ni juga sama-sama dengan kita ni keluarga. Take up this challenge. Cuma jangan tu lah, macam ada orang pula kadang-kadang takut nak buat. Kalau when it comes to doa ke ibadah kan, diorang macam takut nak buat. Diorang kata macam diorang tak layak lah, diorang tak religious enough lah to buat, ataupun diorang takut nanti diorang buat, orang cakap diorang show off lah apalah. Let's not think negatively lah. Kita macam fikir macam kalau challenge lain kita nak buat, kita tak fikir untuk kebelakangkan. Kenapa macam kalau challenge yang benda yang baik ni kita nak buat, kita fikir macam tak boleh lah, aku tak boleh buat, nanti orang ingatkan aku show off. Don't think that lah. Just take this opportunity, macam kalau kita buat, kita dapat keberkatan, kita dapat pahala. And kalau orang tengok kita buat, lepas tu orang tu pun buat, dia berdouble-double. And kalau orang tu tengok tapi orang tu tak buat pun, tapi dia dapat raih manfaat daripada tengok apa yang kita lakukan kan. Betul, saya setuju. Bulan Ramadan ni pula bulan yang paling, orang kata tu paling worth lah untuk kita buat sebanyak amal yang mungkin. Sebab pahala yang diberikan tu Masya Allah terlampau banyak, tak terkira. Okay. Is the month of special lah. Yes. Okay, boleh. Alright, so back to kupasan drama. Scene yang kedua. Okay, so kita tengok tadi kan, bila PA masuk, PA mengamuk-ngamuk.
Biasalah kalau perempuan kalau uzur emotional tak stable. Hormon tak stable. So itu pun satu benda yang sebagai pengajaran kita tak boleh nak ikutkan sangat pun sebenarnya. Kalau kita itu PA hempas pintu. So kalau tengok dalam bilik tu ada budak kecil. Betul tak? Budak kecil tu. Panjat tu. Budak kecil tu tak terpanjat mak dia pakai kan. Dia trauma tak pintu, lepas tu trauma mak dia terpekik pula. So kita sebagai mak pun kita nak kena, sebab anak-anak tengah membesar kan, so kita nak kena jaga tata susila, wow. Kita lah di depan anak-anak. So itu satulah. So kita tengok macam tadi Ustazah Latifah dah sentuh pasal obat. Sebab tu dia terlampau, orang kata tu in denial sebab dia dah makan obat. So dengan yakin dan pastinya dia rasa dia tak akan uzur dan dapat Lailatul Qadar, which is sebenarnya takdir Allah tu, ketentuan Allah tu adalah yang segala-galanya lah. Kita usaha tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Actually kalau saya nak cakap pasal makan ubat is memanglah kalau kita rasa kita nak kecapi all the 30 days of Ramadan tu kita nak makan ubat, boleh, tapi at the same time it better for us to actually take it naturally pasal ni isu kesihatan. So kita takut kalau if let's say kalau kita ambil now, dia punya kesihatan kita tu in future tu takut terjejas. Mungkin uzur kita tak betul dan sebagainya. So I was advised to actually to say kalau kita nak makan pil tu better dielakkan katanya. Pasal untuk kita punya kesihatan pada masa hadapan. Bukan tak boleh dia kata, tapi dia advise elakkan. So take it naturally lah. Allah bagi kita cuti, jadi kita cutilah. Bukan kita tak boleh buat apa-apa kan during yang kita so I think pada next pun ada kan nanti kita punya snippet lah drama sebenarnya. Okay, so kalau lagi satu benda yang kita boleh tekankan pun bila si Jonah ni, watak mak tu Jonah namanya. Si Jonah ni bila orang datang dekat dia bagi tahu berita sedih, dia bukan nak membantu, malah mengapi-apikan pula kan. Itu pun satu sifat. Siapa si Jonah ni Bagus lah, itulah siapa si Jonah ni. Dah lah memang. But in reality memang ada orang yang macam gitu. Ada kawan-kawan bangsa yang cakap-cakap macam gini lah, macam rugi lah kau tak dapat gini. So dia orang-orang macam gini kadang tak mau bantu. So kita patutnya macam Dia sometimes macam orang cakap kan tanpa niat untuk menyakiti ataupun memang ada niat dia nak jatuhkan orang tu lah. Tapi kadang-kadang macam kata-kata orang pun macam orang dah tengah emo kan, tengah PMS kan, tengah first day uzur apa semua kan. Habis dia cakap macam something like that pun, of course benda tu actually tak ada apa-apa pun, dia boleh terasa untuk orang si PA ni, untuk orang yang memang tengah dah affected lah. Jadi macam baik-baik dia tak ada apa-apa, dia makin terasa macam dia rugi. Dah tengok apa PA rasa bila dah kena sound ruginya ni. Mari kita tengok scene the next scene. Jom. Ambil. Jadi kalau kita lihat ini perspektif kita kalau kita nak itu motivation lah. Jadi I can lihat apa itu kan. Kemas, bukan bersirap. Mainan dekat sini, kasut dekat sini. Semua nak kat sini. Sirap sana, sirap sini. Nawi Ryan, Ali Ryan. Kak tu nak kemas Samia Ryan, mana Samia Ryan? Kau kenapa ni PA bising-bising? Terperanjat tau mak. Jangan marah lah. Tak ada lah mak. Orang uzur. Kan dah semangat nak nyambut 10 Ramadan terakhir ni. Sekarang pula dia uzur. Dah lah mula-mula tu orang nak ibadah susah. Budak-budak ni lagi susah tau. Ya Allah PA tak baik kau macam itu. Ini kan semua ketentuan Allah. Okay. Kau tolong-tolong mak ni kemas-kemas, masak-masak untuk iftar untuk kita semua ni. Itu ibadah tau. Kau ingat apa? Ibadah setakat macam solat dan zikir je. Tak. Kau tolong ni dapat pahala. Ibadah tu namanya. Iya ke mak? Ada betul. Takkan masak pun dapat pahala. Betul lah PA. Aku suruh kau tengok bicara Muslim ni tak nak. Tempat Facebook Istighfar yang kat YouTube ni ada. Banyak dia terangkan pasal ibadah. Ibadah tu luas. Jadi kau tengok-tengoklah. Jadi kau faham. Okay? Bukan jangan nak mengamuk je. Okay? Yelah mak. Begitu nak siapkan iftar lah. Nak pergi masak dulu lah. Masak buat pahala ni. Terima kasih mak
Nasihatkan orang. Itulah dia pengakhiran episod yang pertama. Thank you to Mak Kia dapat balik PA semangat dia. Mak Kia tengok apa tu Mak Kia? Mak Kia tengok apa tu? Maybe boleh cerita sikit. Maria tengah tengok cerita Bicara Muslimah. So kita mengupaskan isu-isu tentang Muslimah, like apa yang Muslimah hadapi lah. So insyaAllah kalau yang terlepas tu pergilah kat Media Istighfar dengan kita punya YouTube ada. So you can just browse through and tengoklah. Kita menggalakkan actually. Promote habis. Yalah. Okay, so apa yang kita nak bincangkan dalam dalam scene tu lah kan. Scene tu dah banyak lah. Dia dah tunjukkan PA punya bad temper, dah huru-hara, dia dah dah putus harapan. Lepas tu dia dah show dia punya affectedness dia dekat anak-anak dia. Lepas tu nasib baik ada Mak Kia kat situ. Kalau Mak Kia tak ada tu habis lah habis dia punya puasa semua habis dah down pasal just because uzurnya pasal. Terus macam everything. Saya pernah terbaca ke ternampak di mana-mana satu post ni, dia cakap apa tau? Mood seorang ibu penentu, mood seorang ibu atau seorang isteri penentu kebahagiaan rumah tangga. Betul dah. Saya agree sebenarnya. Teruk kan? Dan kalau mak dah mengamuk. But it's actually a reflection to us lah. Sorry, I think it's a reflection to us. Actually, we know tau benda tu sebenarnya akan terjadi. Tapi kita tetap buat. I know like macam kita mengamuk tak tahu tu pasal dengan budak-budak. Diorang tak ada kena-mengena dengan kita punya PMS Apa pasal kita nak babitkan budak ni semua? Tak baik tu. Nama semua habis dah keluar, kesian lah diorang. So I think kat sini kita nak boleh, okay, one thing we need to control our emotions when we are dealing with this thing. I know it's hard, but sometimes kita boleh able to control. One thing kita able to control, because sometimes if let's say kalau kita kerja, we can be professional. How come that all these thing kita tak boleh be professional juga? Within our family members, we can actually control these emotions. Cuma kadang-kadang we take emotions ni dah take over kita. Tu yang kita dah macam tak terfikir. So I think we need to actually do that. At the same time, kita tengah nak kupas pasal ibadah tu kan luas. So kenapa kita nak terhadkan yang kita tadi yang macam ibadah tu luas, kenapa kita macam rasa bila kita uzur je semua segalanya terhad. So Azizah nak share apa-apa tak pasal benda ni? Boleh. Kalau macam apa yang saya alami, saya pun pernah jugalah kan, kita macam rasa macam rugi, macam habis compare diri sendiri dengan orang lain, macam tengok kawan ada orang yang dah dapat khatam Quran, habis dah nak tempat khatam Quran ni lah kita tak boleh baca Quran apa semua. So macam tapi after many times that happen and as slowly as we learn new things, and kita boleh macam saya boleh nampak lah macam dia bulan Ramadan untuk raih Lailatul Qadar ni kan, dia tak semestinya kalau dapat khatam Al-Quran tu is masya-Allah lah, tabarakallah, macam dia power super. Tapi kalau seandainya kita dah dihalang kan, ataupun ada benda-benda terjadi yang membuat kita tak dapat capai Lailatul Qadar dengan menghatam Al-Quran, ada banyak lagi yang kita boleh buat. Dia bukan pasal uzur je tau. Kadang-kadang ada orang dia puasa, dia nak hatam Quran tapi ada tanggungjawab masing-masing, especially ibu lah kan, macam pasal nak jaga anak punya pasal, so dia cannot afford to bangun malam anak pun bangun, so macam dia tak sampai apa yang goal yang dia nak achieve tu, dia tak sampai. So macam other than khatam Al-Quran, macam saya selalu tekankan tadi pun baru berbual pasal doa. So kita bulan Ramadan ni kan dia bulan yang full of mercy, bulan full of the door of taubat, the door of forgiveness, Allah tengah buka seluas-luasnya. So why not, kalau kita tak boleh solat, kita tak boleh baca Quran, kita boleh doa apa? So kita doa, and doa kan ada macam-macam doa yang guided punya doa ada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ada. So doa yang guided ada. Kalau macam seandainya kita rasa that kita tak tahu nak baca doa yang dah guided, yang in Arabic kita tak tahu, kita boleh buka hati kita ni untuk just berdoa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Just have that moment to talk to Allah Subhanahu Wa Taala while we are busy, while kita tengah emo tu, kita panggil Allah. Ya Allah, apa dah jadi dengan aku ni, ya Allah, tolonglah hilangkanlah rasa marah aku ni, hilangkanlah rasa rasa tak senang aku ni. So that is already for me is already a form of worship already. Dan bila kita berdoa tu, kalau jatuh pula pada malam Lailatul Qadar kan, dah cakapkan malam Lailatul Qadar tu it's better than 1000 nights kalau kita buat something kan, especially if that something is good. So doa kita tu ada like thousands more chance to accept
by Allah Subhanahu Wa Taala dan any other days. Walaupun kita tak dapat solat, kita tak dapat puasa, kita tak dapat baca Quran, tapi doa kita tu dimakbulkan Allah. So that's already like a win lah for me. Betul, kalau boleh saya tambah, kira macam kadang-kadang kita rasa ni, kita macam samakan Allah tu, bukan maksudnya dari segi fizikal apa lah. Kita macam nak take the process tu macam kita dengan sesama manusia. Padahal kadang-kadang contoh pasal nak khatam Quran kita terlampau kejarkan kuantiti. Khatam Quran maknanya kita habiskan 30 juzuk. Kita terlampau nak kejarkan kuantiti tapi quality tak ada. Kita bacaan main lagau, tak baca betul-betul, tajwid ke mana, dengung tak cukup harakat, mat tak cukup harakat. So benda tu sebenarnya ada benda yang kita kena, itu yang kita kena utamakan sebenarnya. Masya Allah kalau kita dapat khatam dan kita baca tu dengan betul-betul, memang Masya Allah. Tapi saya kiranya tak, kita boleh fokus more on quality. Kita tahu kemampuan masing-masing, kita tahu kita ada tanggungjawab lain, kita ada tanggungjawab kerja, ada tanggungjawab di rumah yang lain-lain. So kita maybe kita boleh fokuskan more kepada quality. Sebab at the end of the day, Allah tak akan tengok result. Allah akan tengok kita ni efforts. Betul tak? Yes. Kita masuk syurga pun bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga tu disebabkan rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Kita punya effort ni just to prove to Allah that just to macam apa, prove our love towards Allah SWT. Dia bukan, kalau kau sembahyang tiap-tiap malam selama 100 tahun kau akan masuk syurga. Tak. Tapi keikhlasan. Tak guna sembahyang 100 tahun pun tapi keikhlasan tu tak ada riak. Tak ada, tak jadi. Saya agree because saya banyak kali dapat message daripada kawan-kawan daripada siapa-siapa, entahlah dapat nombor telefon saya tanya boleh tak kalau tengah bila rasa Latifah ni sejak Dominjak ni kenapa dah sejak unprivate dah public kan Instagram. So that banyak yang menandakan if let's say boleh tak baca Quran masa tengah uzur and so on ni semua. So macam sedih tak dapat baca Al-Quran dan sebagainya. Again saya agree with Ustazah Syikin kata tadi, it's not about the quantity, it's about the quality. Sampai kan ada yang ada sampai yang cakap boleh tak kita baca tafsir, dipersilakan because when you baca tafsir lebih memahami lagi, dapat menghayati Quran tu. So why not? So tak semestinya macam kita nak kena baca, ada orang pada dorang macam kita rasa macam ni konsep orang lama lah mangsa nak kena lafazkan jadi baru rasa kita punya so-called ibadah kita tu diterima dan sebagainya, but it's actually not. No, when you read a book, itu dah form of ibadah pun. Bila kita sekarang kita baru dapat baca buku daripada kita punya mantan mufti kan. So di time orang kita baca tu sebagai satu pengisian kita, itu dah form of ibadah. So, and you share the thoughts tu. Saya pun ada satu grup kawan-kawan kan. Yang kita semua ada grup kawan-kawan. So when people share the thoughts of apa yang orang faham daripada pengisian tu, itu dah form ibadah. So kita jangan strictkan lah ibadah tu sekarang sekadar macam when you are doing yang solat, when you are doing the Quran, is actually more than that. Tadi macam drama tu pun dah dikupaskan actually. So it's just a matter of macam you do tu dengan ikhlas and kena continue and kena consistent. So dia bukan sekali buat lepas tu dah stop. Macam gitu lah, itu macam tak best lah kan. Betul. So macam I think sorry Sasa, cakap dulu. So I think macam for us kan, macam for all women lah, macam yang selalu macam kadang-kadang kita rasa terendah diri ataupun kita terasa down pasal kita rasa that kita tak layak, kita tak dapat buat benda tu benda ni. Macam I think what we need to know and we need to accept that there are there are a lot of things that kalau kita buat dengan keikhlasan, kita dapat meraihkan rahmat daripada Allah SWT insya-Allah. Dan macam tadi kat drama tadi tu kita tengok macam PA dah happy kan bila mak dia cakap masak pun kau dapat pahala tau kalau kita buat dengan ikhlas. So kita masak tu kan benda yang baik kan, kita masak supaya keluarga kita dapat makan ataupun kita kemas rumah supaya rumah kita tu nampak bersih. Jadi orang pandang family kita pun macam senang tengok. Or many other benda yang baik kita boleh lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang baik. I think itu membantulah malam-malam terakhir kita kan. Betul, cakap pasal ikhlas ni kadang-kadang okey lah, tak orang tak kita lah, kadang-kadang saya pun ada dah pernah nak kena buat kerja dan sebagainya kan. Tapi to that point kita boleh pause and reflect, aku ikhlas ke, aku tak ikhlas ke, tetap kena buat. Betul. So mana yang kita nak? Kita nak kita buat tu dapat pahala atau kita nak kita buat tu tak dapat pahala? Baik kita choose tak apalah, ikhlas tak apalah. Dan nak tak nak kena buat. So choose lah yang ikhlaskan hati.
Bila kita dah ada, walaupun kita tak tahu, sebab ikhlas adalah satu perasaan yang amat susah untuk diungkapkan, kan? Kita tak tahu, tapi bila kita try untuk ikhlaskan hati, InsyaAllah lah, Allah yang maha mengetahui. Kita kadang-kadang pun kita tak tahu kita ni ikhlas ke tak. Dia nak kena start aja. Dia tak boleh macam kita tunggu tak ada moment. Kita lah besok boleh try lah. Ataupun malam ni boleh kita try lah. Dia tak boleh macam gitu. Dia nak macam nak buat lah. So ikhlas tu akan datang nanti lah insyaAllah. Ataupun macam ada orang pula macam bila dengar kita kupas pasal ikhlas kan takut, ada orang pula cakap macam kalau gitu, kalau aku tak ada rasa willing to do, tak payah buat sudah, pasal aku takut nanti aku tak ikhlas. No tau, dia bukan macam gitu. Depends on the attitude actually. Yes, ikhlas ni is something, dia macam an extra attribute gitu to the amal yang kita buat. So macam kan Allah ni kan baik kan, kita kalau dah niat kita nak buat something and then kita tak dapat nak melakukannya, niat je tu Allah dah kasih ganjaran je. Tapi kalau kita dapat buat dia, Allah kasih double. So bayangkan kalau kita macam kita dah terfikir kita nak buat something, okay, especially pada bulan Ramadan kan, kita nak buat something baik, kadang-kadang kita nak sedekah ataupun kita nak spend time dengan anak kita lah. Okay, malam ni Umi nak pause tarawih pada awal waktu Umi solat tarawih later on, just because this waktu Umi nak spend time dengan you all. Okay, kita tengok movie ke ataupun kita tengok kita baca storybook ke yang berfaedah ke, movie apa-apalah. Spend time dengan your children pun is something that is good. Isi ibadah juga actually. Ibadah. So macam once you dah ada niat, Allah dah look to you tau. So macam when you means kalau macam malam tu tak dapat buat benda apa yang you plan, it's okay, tapi kalau you dah buat, you dapat double. Kalau tak dapat buat pun at least dah ada. So that's why kita macam kena start. Macam Ustaz Latifah kata, macam kita kalau dah terfikirkan, sebaiknya kita cuba, kita teruskan. Kita jangan macam tak payahlah besok lah, pasal benda tu nanti akan jadi habit. Nanti besok kita akan cakap tak apalah, nanti besok lah. Lama-lama dah habis Ramadan, dah sampai Ramadan next year, and belum tahu kita dapat jumpa Ramadan next year macam mana. Takutnya dia macam konsep apa tau, macam kita nak prepare untuk Syawal kita nak prepare hari raya kan, kita ada macam spring cleaning kan. So dia macam apa ni, make it that spring cleaning tu as part of kita punya family bonding, at the same time kita niatkan kepada itu sebagai ibadah. So it's okay. Itu pun dah jadi part of kita punya macam one of a trial untuk kita menambahkan kita punya amalan lah. So that thing pun dah boleh. Betul. So InsyaAllah daripada topik uzur je uzur, tak happy sebab uzur, macam-macam sebenarnya yang kita boleh kupaskan, and banyak lagi pun sebenarnya. Tapi itulah yang sedikit banyak yang kita boleh share lah pada episod kali ini. Macam nak saya boleh summarisekan kan kita punya highlights of today's topic kan, malam tu sampai ke tak kan, kita nak to summarize, as long as kita ada good intention, kita ada keikhlasan hati, and kita ada courage, kita ada willing to do anything that is good. Okay, anything that is good itu can be kita punya form of ibadah. Okay, tak semestinya just solat of course lah kan, benda-benda yang ibadah yang memang kita dah ketahui, tapi ada things dia macam buat baik, macam benda sikit je lah, kita tolong orang apa pun boleh. Kita tolong apa, okay, kasih contoh macam kita tolong hari ni, kita tolong cat tolong suami pula cat ibadah juga tu tak? Ataupun kita tolong mak kita pergi pasar hari ni pun ibadah juga tu tak? Ataupun Ustazah Azizah nak payung saya dengan Ustazah Latifah buka hari ni, ibadah juga tu. Ibadah juga. Betul, nak belanja-belanja pun ni form ibadah juga. Saya ada kawan yang suka hantar-hantar barang. Dia jadi deliver je. Dia asyik deliver kat rumah-rumah kita. Dalam makin lama dia dah tahu dah rumah-rumah kita semua macam mana. Itu pun dah form ibadah. Pasal because setiap apa yang kita punya bantuan tu, kalau kita ikhlas hati kita bantu, tu dah jadi form of ibadah. So jangan hadkan lah. Jangan rasa yang macam memanglah syok tu bila kita dapat membaca Quran, bila kita solat tu memang syok. Pasal tu rasa tau macam kita punya okay, this is our moment with Allah SWT. But again, we need to know that kita punya ibadah ni luas, bukan setakat situ sahaja. Dan kita boleh buat benda-benda lain lagi untuk macam dapatkan kita punya macam hati kita ni dekatkan dengan Allah SWT. Betul. Biar sikit tapi ikhlas. Betul. Yes, asal-asal belanja InsyaAllah. Okay, so kena puas dengan nama akan datang nanti kalau ada siapa-siapa nak sponsor tak ada.
sponsor talk show Berbual Mak-Mak, boleh PM kami lah. Betul. Dan Okay. tinggal lagi berapa hari ni? Ramadan berapa hari lagi? Ramadan lagi ni hari ke-26. Malam ni malam 27 insyaAllah. Malam ni malam 27, malam ganjil. Manalah tahu, kita tak tahu Lailatul Qadar dah lepas ke belum. Manalah tahu malam ni adalah Still have the Lailatul Qadar. chance. Selepas maghrib bolehlah kalau Ustazah Azizah nak hantar buka, kasih orang buka, banyak pahala ni. Saya nak add sikit. Lagi satu faktor saya rasa yang boleh kita macam relatekan ibadah, when kita share kita punya ilmu. Macam Ustazah Shikin banyak tau, dia dengan suami dengan anak sekali dibabitkan dalam benda ni. Ustazah nak share sikit apa Ustazah buat during yang di Ramadan ni. Okay, sebab di Ramadan kita HBL kan, budak-budak tak sekolah dan sebagainya. Lepas tu bila Mei HBL habis. So budak-budak dekat rumah, anak-anak sekarang ni bukan macam kita dulu kan, main game, memanjang. So sebenarnya nak elakkan main game, kita suruh ada baca buku. So bila nak baca buku, tiba-tiba datang idea, apa kata kita rekod lah. So kita galakkan dia untuk baca buku lah, sambil-sambil asah bahasa Melayu supaya tahu dan faham cakap bahasa Melayu. So saya itulah. Tu pada saya that whatever that yang apa Ustazah Shikin buat tu is actually form of ibadah. Kerana apa, dia menyampaikan macam so-called sharing kan, especially tentang para nabi kan, para anbiya kan. So then actually upload kat YouTube. So bila dah macam gitu, bila orang dengar, orang like, and whatever that they sharing is just I think it's a short story. Tapi whatever that they share, anak-anak saya pun tengok juga. So they actually learn tau. So bila diorang learn kan something yang kita dah macam so-called dapatkan pahala lah. Maknanya orang yang share tu dapat pahala. At the same time orang yang mendengar pun dapat pahala juga. So tu dah another form of ibadah. Lepas tu bila tengok, lepas tu orang lain pula macam termotivated nak buat apa yang Ustazah Shikin buat. So macam lagi saya lah dia cuba macam dengan budak-budak ni tapi susah sikit. Boleh. Kita boleh feature pun. Pasal lagi satu, mungkin kalau saya boleh tambah, kadang-kadang bila kita dekat social media ni kita terlampau kejar likes ataupun sebagai views, betul. So saya pun kadang-kadang macam itu juga lah kan. Tapi kita kena mendidik hati lah. Sebenarnya macam tadi kita cakap lah, it's not about quantity, it's about quality. Biarlah kita tak ramai orang yang tengok, tapi sebab kadang kita macam baru-baru nak start ni, view takkan banyak lah, view takkan ramai betul lah. Lepas nanti kita rasa macam alah tak banyak views, macam Ustaz ni buat banyak views, Ustaz ni buat banyak views. Tapi kita buat sikit je views. Saya tengah mendidik hati supaya biarlah sikit, tapi sebab kita masih baru nak start kan, tapi orang-orang yang tengok ni dapat manfaat. Itu yang lagi penting sebenarnya. Itu lagi macam asalkan kita kalau tak dapat sampaikan dekat berapa ramai orang pun, tapi kita dapat sampaikan dengan penuh, dengan efektifnya dekat 2 orang ke 3 orang pun, itu dah boleh macam meraihkan manfaat lah. Dan kalau orang tu amalkan lagi, lagi best. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. So marilah kita jadi mak-mak yang produktif, yang sentiasa berusaha, yang sentiasa beribadah, yang sentiasa berbagi. Husnuzan. Ya, berhusnuzon. Husnuzon tu penting lah. Especially kita kena mak-mak ni kan, kadang-kadang kan dia dah terlalu banyak responsibility. Kadang dia fikir nak husnuzon, tapi satu dia lupa nak husnuzon dekat diri dia sendiri. Dia macam nak husnuzon macam dekat orang lain kan, dia nak husnuzon kat anak, nak husnuzon dekat dia punya tas ni apa, tapi dia lupa dekat husnuzon diri sendiri. And last but not least, kita buka husnuzon kat diri sendiri important, tapi jangan lupa kita husnuzon dekat takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang Allah dah tentukan kan, kita uzur, kita tak uzur, kita malam kita macam gitu ke, malam kita macam gini ke, tu semua adalah aturan Allah dan pasti ada hikmahnya lah. Jangan lupa doa pada bulan pada bulan Ramadan ni is powerful, Masya Allah. Yes, lagi beberapa hari lagi. So teruskan berdoa. Oh ni saya nak promote juga lah. Alive Al-Istighfar di IG dan di Facebook pun kita ada listkan doa-doa dalam Quran. So nanti insyaAllah bila habis Ramadan kita akan collatekan, so boleh download pun daripada IG dan Facebook. Bolehlah untuk saham-saham akhirat ya. Betul. InsyaAllah kita jumpa lagi episod akan datang.
episod yang akan datang. Terima kasih. Minta maaf, kita punya kita tiga-tiga ni first timer buat benda ni. First timer add juga hari tu. Lepas tu sekarang first timer buat apa benda ni. So kita harap dapat sokongan dengan kita harap kita dapat buat lagi baik lah di masa akan datang. Doakan kita. InsyaAllah kalau ada rasa manfaat, share-sharekanlah di platform anda masing-masing. Kalau nak suruh kita kupaskan apa-apa topik yang terasa yang nak suruh kita kupaskan, so share lah. Sila PM kita. PM kita. PM kat mana? Kat Media Istighfar je lah Media Istighfar. Boleh. Okey, itu sahaja pada episod kali ini. Kita sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Ta'ala.